Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 11 Februari bersama saya Tarishdin Muhammad Nazri. Kementerian Pendidikan KPM akan menggerakkan pegawainya ke sekolah di seluruh negara bagi membantu melancarkan penggunaan sistem pengurusan identiti IDME oleh guru dengan lebih berkesan dalam waktu terdekat. Menterinya Fadlina Siddiq berkata satu sesi libat urus bersama wakil guru juga telah diadakan semalam di kementeriannya bagi membincangkan perkara itu sekaligus menangani segera beberapa masalah daripada sistem itu yang didakwa menyukarkan tenaga pengajar. Saya juga telah mengarahkan untuk sistem ini ditangguhkan untuk hujung minggu ini supaya semua pihak boleh bertenang seketika di samping kita mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan sistem ini dibaiki dengan segera. Yang lain tindakan-tindakan drastik lain saya akan umumkan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Bakat Prasekolah Peringkat Negeri 9 2023 di Seremban siang tadi. Terdahulu, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Fauzi Singgon menggesa supaya KPM menangguhkan penggunaan IDME yang didakwa belum stabil dan belum sesuai digunakan untuk membuat pengisian markah ujian akhir sesi akademik UASA. Mengikut aturan ketika ini, IDME perlu diakses secara single sign-on iaitu secara tunggal melalui laman webnya dan kesemua warga pendidik yang mengisi UASA serta pentaksiran bilik darjah PBD perlu melalui sistem tersebut. Dalam perkembangan lain, KPM memberi keutamaan untuk menangani kemiskinan malnutrisi dihadapi murid yang mampu memberi kesan kepada teras pertumbuhan fizikal dan kognitif mereka. Fadlina berkata KPM sentiasa usaha ke arah penambahbaikan program rancangan Malaysia Rancangan Makanan Tambahan RMT dari semasa ke semasa bagi tujuan itu. Melalui hantarannya di laman Facebook hari ini, Fadlina berkata aspek nutrisi dan pemakanan sihat untuk kanak-kanak sentiasa menjadi keutamaan KPM dalam pembinaan negara madani. Dalam hantaran berkenaan, beliau turut berkongsi foto lawatannya ke Sekolah Kebangsaan Sungai Serai Hulu Langat Selangor bagi melihat sendiri menu RMT yang disediakan pihak kantin sekolah. Lawatan itu turut disertai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Nurul Izzah Anwar dan pegawai nutrisi. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi sudah diarahkan membuka ruang kepada pelajar dan kaki tangan memberi pandangan secara terbuka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau turut memaklumkan perkara itu kepada mereka menteri yang terlibat. Sudah buka ruang, terutama Menteri Pendidikan Tinggi buka ruang supaya universiti itu lebih segar memberikan pandangan-pandangan melainkan hal-hal yang mencerca ataupun perkauman atau faham agama yang melampau. Yang lain itu dibebaskan, termasuk teguran atau kritikan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, mahasiswa turut diberi kebebasan bersuara yang sama. Terdahulu dalam ucapan beliau pada Majlis Penyerahan Sumbangan Tabung Pelajar Antarabangsa Abu Sulaiman AISF di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Gombak siang tadi, Datuk Seri Anwar menyuarakan teguran agar KPT meninggalkan amalan lama yang telah lapuk dan menggalakkan pelajar untuk berfikiran lebih kritikal dan kreatif. Namun ianya perlu disertakan bersama fakta dan kefahaman serta berniat untuk tidak mengaibkan dan menghina mana-mana pihak. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi, sudah pasti akan ada pihak yang menyalahgunakan kebebasan ini, namun beliau sudah meletakkan syarat setiap teguran harus bermerik dan berilmu. Tambahnya, antara kegagalan masyarakat pada masa ini adalah dalam soal mendidik dan membentuk kepimpinan. Kebanyakan mereka hanya mengikut dan tidak bersuara. Dalam pada itu, di majlis sama AISF memberi sumbangan berjumlah 1.29 juta ringgit kepada pihak UIAM untuk diagihkan kepada mahasiswa antarabangsa berkelayakan yang memerlukan. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bertekad memastikan tidak berlaku keciciran dalam kalangan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, terutama masyarakat luar bandar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia merupakan sebahagian daripada tanggungjawab KKDW untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat berkenaan. Beliau juga mahukan supaya pelajar institusi di bawah kementerian berkenaan, khususnya dalam bidang berkaitan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET, diberi peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.
Kita perlu terus berusaha dan memastikan tidak lagi berlaku keciciran di kalangan lepasan SPM untuk melanjutkan pelajaran. Kita perlu pastikan no one is left behind. Kita mahu dan kita berhasrat untuk melihat pelajar-pelajar institusi pendidikan di bawah KKDW ini, terutamanya di kalangan institusi TVET, mendapat peluang untuk melanjutkan pelajaran daripada peringkat sijil hinggalah ke peringkat PhD. Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation ke-19 Universiti Kuala Lumpur Unit KL di Ibu Negara siang tadi. Katanya kerajaan akan terus menyokong peranan MARA dan Unit KL dalam penawaran program modal insan yang berimpak tinggi sekaligus menjamin peluang pekerjaan mahupun pilihan menjadi seorang usahawan. Bertemu kembali. Kebiasaannya, murid perlu ke perpustakaan untuk meminjam buku. Namun berbeza di Sekolah Kebangsaan SK Pauh di Perlis. Mereka memperkenalkan inisiatif Grabbook di mana murid boleh memesan buku secara dalam talian tanpa perlu ke pusat sumber sekolah PSS. Inisiatif Grabbook diilhamkan guru besarnya Syahrizam Samsudin dalam usaha menyuburkan budaya membaca. Dengan tagline Skepa Power, inisiatif itu merupakan langkah awal sekolah dalam menyusun strategi mencapai kejayaan podium di peringkat kebangsaan. Ia selepas Pusat Sumber Ibnu Khaldun itu terpilih dalam pencalonan PSS peringkat kebangsaan di mana penilaiannya akan dibuat pada Julai depan. So kita dah bermula dari awal tahun 2023 lah sehingga ke perakhiran insya-Allah, dan kita akan mula memperjuangkan nama Negeri Perlis ke peringkat kebangsaan. Menurut Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Hamidah Ahmad, pesanan buku melalui Grabbook boleh dilakukan di rumah menggunakan Google Form. Penghantaran buku akan dilakukan pengawas PSS ke kelas masing-masing bermula setiap Isnin. Ya, saya akan update ikut gambar. Saya dah ambil gambar setiap buku-buku tu, saya masukkan ke dalam Google Form tu. Jadi mereka tengoklah yang menarik. Di sini yang banyak pinjamannya komik lah. Memang mereka suka komik. Komik sains, komik bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi kita nak galakkan mereka dengan cara macam itulah. Ujarnya, sekolah mensasarkan setiap murid berjaya menghabiskan 36 buah buku dalam tempoh setahun. Namun dengan inisiatif Grabbook, sekurang-kurangnya sebuah buku dibaca mereka setiap minggu. Saya suka pergi library sebab suka membaca buku, menambah ilmu pengetahuan dan komik. Komik dalam bahasa Jepun. Saya kalau dalam seminggu selalunya saya baca 2 buku sekali lah. Sama ada saya pinjam di library atau saya baca buku-buku di luar. Inisiatif Grabbook ketika ini masih di peringkat percubaan dan akan dilaksanakan sepenuhnya menjelang penggal baru persekolahan pada Mac nanti. Berusaha dalam memfokuskan pendidikan yang lebih inklusif kepada golongan yang memerlukan, Yayasan Bank Rakyat YBR dengan kerjasama Perpustakaan Tuanku Said Faizuddin Putra Universiti Malaysia Perlis UNIMEP menganjurkan program Autism Hub for Educational Resources and Training EHAT. Program menyasarkan anak-anak autisma dalam kalangan keluarga B40 terpilih di Perlis dan akan dijalankan sepanjang tahun. Program ini bertujuan untuk menyediakan sesi terapi deria dan cara kerja kepada kanak-kanak dan remaja autisma melalui 48 sesi terapi setahun. Program turut menawarkan sesi diagnosis keperluan terapi anak autisma bagi memastikan pendekatan terapi yang efektif. Pada masa sama, ia turut menyediakan sokongan kemudahan pengangkutan kepada mereka yang menghadapi kekangan menghantar anak-anak untuk mengikuti sesi terapi.
Ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR, Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak berkata, supaya mereka dapat menjadi lebih fokus dalam mengembangkan potensi masing-masing, galakan dan dorongan perlu sentiasa diberikan kepada anak-anak autisma terbabit. Tambahnya, inisiatif YBR ini juga secara tidak langsung menjadi platform kepada anak-anak istimewa ini mendapat peluang pemulihan dan pendidikan mengikut tahap keupayaan dan keperluan mereka. Kerjasama ini adalah langkah positif bagi memastikan anak-anak autisma mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Ujarnya lagi, golongan istimewa ini berbeza dengan mereka yang normal tetapi tetap mempunyai kelebihan akal fikiran dan kemahiran. Diharapkan sokongan berterusan daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa, keluarga dan masyarakat menjadikan mereka lebih berdaya saing serta mampu mempunyai masa hadapan yang lebih cerah. Bagi tahun 2022, seramai 33,903 penerima manfaat menyertai program pembangunan masyarakat anjuran YBR dengan jumlah peruntukan sebanyak 2.6 juta ringgit. Daripadanya, sebanyak 72 program turut ditampilkan. Minggu ini, untuk segmen Wartawan Cilik, kita mendekati permata Ulik Mayang iaitu Wan Salmah Wan Sulaiman. Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan SK Sultan Sulaiman I yang berkunjung ke kediaman penyanyi asal lagu Ulik Mayang itu di Kuala Terengganu mahu berkongsi kisah di sebalik tarian tradisional ini. Sama-sama kita ikuti, laporan disediakan. Ulik Mayang, kawan-kawan pernah dengar tak? Ulik Mayang adalah satu tarian tradisional negeri Terengganu yang diiringi nyanyian merdu. Penari Ulik Mayang berpakaian cantik bak puteri. Lagu indah Ulik Mayang dicipta oleh Encik Mazlan Embung. Siapakah yang mengalunkan lagu merdu Ulik Mayang ini? Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Sekarang saya sedang menunggu Iris dan Aish. Kami akan ke rumah tokoh hebat Ulik Mayang tau, iaitu Puan Wan Salmah binti Wan Sulaiman. Beliau merupakan penyanyi asal lagu Ulik Mayang ini. Apa khabar Puan? Boleh Puan ceritakan tentang diri Puan? Terima kasih. Nama saya Wan Salmah binti Wan Sulaiman. Anak-anak boleh panggil saja saya Siti. Oh, Siti. Boleh Siti ceritakan tentang Ulik Mayang? Sebenarnya, Ulik Mayang yang asal, dia tidak seperti apa yang kita dengar sekarang. Ulik Mayang yang asal sebenarnya merupakan jampi mentera yang digunakan oleh Bomo untuk berubat orang sakit. Yang itu memang ratusan tahun dahululah. Jadi Ulik Mayang yang ada sekarang ni, lagunya telah dicipta oleh arwah Tuan Haji Magelambong dan tariannya dia dan juga arwah Encik Abdul Aziz Sulaiman telah mereka cipta tarian. Jadi dia tidak ada mengena sama sekali dengan Ulik Mayang yang asal. Walau bagaimanapun, drama tari Ulik Mayang yang kita dapat tengok sekarang ni mengesahkan sekumpulan nelayan yang turun ke laut. Apabila di tengah laut tu mereka telah dipukul gelombang, salah seorang dari mereka tu telah pengsan, kawan-kawannya bawa dia balik ke pantai. Di situ seorang bomo telah dipanggil untuk nelayan yang pengsan tadi. Dari situ barulah bermulanya lagu Ulik Mayang itu tadi. Wah, menariknya pengalaman Siti. Memang menarik, Aish. Terima kasih Siti sudi ditemui bual. Semoga Siti sihat selalu.
Amin. Terima kasih. Sekian sahaja temu bual kami bersama tokoh seni budaya Terengganu 2016, Puan Wan Salma. Bye! Puteri dua berbaju serong, puteri dua bersanggut sendeng, puteri dua. Kita akan melihat teknik pernafasan yang tidak boleh dilakukan ketika menyanyi. Okey, yang pertama, nafas itu diambil dari hidung dan dikeluarkan dari hidung juga. Seterusnya kita akan melihat pernafasan yang diambil dari mulut dan dikeluarkan dari mulut juga. Jadi, kedua-dua ini ialah teknik pernafasan yang tidak benar. Oleh itu, saya akan menerangkan teknik pernafasan yang sebenar. Teknik pernafasan yang sebenar ialah semestinya kita mengambil pernafasan tersebut daripada hidung dan kita keluarkan daripada mulut. Seterusnya, untuk kita mengenal pasti teknik pernafasan itu menjadi atau tidak, kita harus meletakkan tapak tangan kita di atas perut supaya kita boleh lihat pergerakan perut kita. Okey? Boleh kita saksikan bersama-sama. Okey, kita ambil nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Boleh semua? Okey, ready? 1, 2, go. Lagi sekali. 3, go. Sukan. Hubungan antara Media Prima Berhad dan Kementerian Pendidikan KPM terus diperkukuhkan, kali ini melalui penganjuran perlawanan bola sepak persahabatan semalam. Berlangsung di Padang Bola Sintetik Presin 8 Putrajaya, perlawanan itu turut menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan kaki tangan terbabit. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesional Syafruddin Ali Husin, penganjuran aktiviti sukan seperti ini menjadikan pegawai KPM sebagai suri tauladan kepada murid untuk kekal aktif. Di Kementerian Pendidikan kita bukan saja melihat kepada kemenjadian murid kepada murid lah, kerana kita juga sebenarnya menggalakkan pegawai-pegawai kita aktif dalam aktiviti-aktiviti sukan, permainan dan sebagainya, ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum. Bahkan kita ada macam MESKA, Pertubuhan Kebajikan Sukan dan Permainan di Kementerian Pendidikan, yang memang menyebabkan kita menyertai pertandingan-pertandingan dalam pesta MSKPP M di peringkat kebangsaan. Bagi Ketua Pegawai Eksekutif Didik TV KPM NTV7, Silen Paul, aktiviti seperti ini seharusnya kerap dilakukan untuk mengeratkan lagi hubungan pihak media dan setiap rakan strategiknya. Kalau boleh kami nak, mungkin bukan saja dengan KPM, dengan mana-mana badan-badan, contoh mungkin Jabatan Pendidikan Negeri, kalau ada peluang dan ada masa. Antara pemain yang mewakili Media Prima terdiri daripada wakil editorial, produksi dan hos Didik TV KPM sendiri. Perlawanan berakhir dengan keputusan seri 4-4. Jaguar Pecut Negara Muhammad Azim Fahmi terus mencipta sensasi apabila sekali lagi berjaya memperbaharui rekod kebangsaan acara 60 meter dalam Dewan awal pagi tadi. Dalam acara itu, Azim mencatat masa 6.62 saat dan adalah 0.01 saat lebih pantas daripada rekod kebangsaan yang diperbaharui oleh beliau pada Januari lalu. Catatan itu membolehkan Azim 18 tahun memperbaharui rekod kebangsaan sebanyak 2 kali dalam tempoh 2 minggu. Untuk catatan terbaharu itu, Azim yang mewakili Universiti Auburn melakukannya pada final kejohanan jemputan Tiger Paw di Universiti Clemson, South Carolina. Keputusan itu bagaimanapun sekadar meletakkan Azim di tempat kelima keseluruhan. Ia juga menyaksikan anak jati perak itu memperbaharui rekod kebangsaan 6.63 saat miliknya di kejohanan Texas Tech Open 2 minggu lalu. Rekod kebangsaan bagi acara itu 6.66 saat sebelum ini dipegang Wak Senyambek selama 24 tahun yang dicatat beliau di kejohanan dunia Malaysia Jepun pada Mac 1999. Pada aksi final awal pagi tadi, pingat emas dimenangi Trayvon Bromell dengan catatan 6.42 saat, beza 0.20 saat daripada Azim. Azim yang juga pemegang rekod kebangsaan acara 100 meter dengan catatan 10.09 saat, tiba di Universiti Auburn di Alabama pada 4 Januari lalu untuk melanjutkan pelajaran sambil menjalani latihan di sana.
Spekulasi kemungkinan pemain terbaik dunia dari Argentina Lionel Messi beraksi dalam Liga Arab Saudi kembali bertiup kencang selepas ketua jurulatih Al Hilal Ramon Diaz pula menyatakan sokongan beliau berhubung langkah itu. Diaz yang juga rakan senegara Messi berkata beliau yakin langkah itu akan memberikan jangkaan yang lebih tinggi kepada peminat bola sepak Arab Saudi. Bueno, es importante para el país, para darle mucha más expectativa al fútbol. Y ya saben que también Arabia Saudita tiene la posibilidad de comprar a Messi. Así que imagínense las expectativas que tiene, el poder que tiene. Así que estamos esperando eso. Va a seguir creciendo. Selain Al Hilal, sebuah lagi kelab di Liga Arab Saudi, Al Ittihad juga pernah menyatakan hasrat untuk mengambil khidmat Messi. Mengikut laporan awal mengenai perkara itu, Al Hilal dikatakan bersedia menawarkan Messi kontrak bernilai 306 juta pound atau 1.599 bilion ringgit setahun bagi diikuti oleh Al Ittihad juga dengan jumlah tawaran yang sama. Kontrak Messi 35 tahun bersama Paris Saint-Germain dijadual berakhir Jun ini. Cemerlang memimpin Argentina menjulang trofi Piala Dunia 2022, terbaru Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA turut menamakan Messi sebagai calon untuk anugerah pemain terbaik 2022. Ketua pasukan Real Madrid, Karim Benzema dan seorang lagi pemain Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, ialah dua lagi calon yang turut tersenarai untuk merebut anugerah itu. Kecuali Benzema, Messi dan Mbappe beraksi sehingga ke perlawanan akhir Piala Dunia 2022. Senarai anugerah untuk pemain terbaik wanita pula termasuk Beth Mead dari Arsenal, Alicia Putellas dari Barcelona dan Alex Morgan dari San Diego Wave. Penyerang Tottenham dari Brazil, Richarlison, Dimitri Payet dari Olympique Marseille dan pemain yang telah menjalani amputasi Marcin Oleski dari pasukan Poland, Warta Poznan, dipilih sebagai finalis untuk anugerah Puskás. Pemenang akan dinobatkan pada majlis khas yang akan diadakan pada 27 Februari di Paris. Kisah seekor anjing yang terus setia menunggu tuannya yang dipercayai masih tertimbus dalam kejadian gempa bumi di Bandar Hatay, Turkiye mengakhiri buletin didik. Ia yang turut tercedera dikatakan kerap menyalak dan berlari mengelilingi bekas kediaman tuannya itu sejak ia berjaya keluar dari runtuhan bangunan itu 3 hari lalu. Sama-sama kita harapkan yang terbaik buat tuannya itu. Saya Tarushdin Muhammad Azri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.